Apa je. Okay, dalam wayang hantu. Teka-teki. Tak, bukan. Soalan. Okay. Dalam wayang hantu apa paling menakutkan lah bagi Awayu? Is it supposed to be kelakar? Apa tak? Sebab cara dia. Okay. Sorry, saya memang kelakar sikit. Ya, apa Yang paling seram lah. Kalau orang sebut macam seram. Maybe it could be anything. Tapi I always imagine it macam kalau contoh kalau tengah tiba-tiba seorang Hantu yang kat contoh solat. tak macam kau bangun. Ada tau actually nama jin yang khas untuk tu. Sebenarnya tapi saya tak ingat. Tapi ada lah jin yang memang kacau untuk tu. Tapi kalau pocong tak takut? Pocong entahlah. Depends sebab pocong kan ada banyak jenis dia kan. Ada jenis ke? Tak, kalau yang cerita kelakar macam tak, tapi pernah tak ada experience macam tu? Pernah lah. Tapi Abis pernah nampak tak? Tak, pernah ke? Pernah. Oh, ya? Ya, sebab tu macam okay, walaupun dah pernah nampak pun macam ni kan pocong kan orang selalu portray macam lomba-lomba semua tu kan. Tapi nak buat macam mana sekalipun, Sarah yang paling takut pocong. Tak pernah nampak lagi pun tau. Yang Sarah nampak tu macam bukan nak cakap pun tak nak, bukan, tak tahulah, tak pasti tu apa. Sebab benda tu tahu tak dia hodoh yang sangat-sangat hodoh. Dia macam Sarah tak ada nak describe, tak ada nak lukis pun. But you seen it before. Macam masa tu tengah lepak-lepak dengan kawan. Sarah duduk asrama. So biasalah kan asrama kan. So kita buka lagu kuat-kuat. Macam memang kuat-kuat dekat tempat kosong yang gelap. So bila buka kuat-kuat tu, tiba-tiba kawan suruh stopkan lagu. So macam kita marah lah kan, macam bapak tak fun ni, kita nak have fun kan. Tiba-tiba macam tak, kuatkan je lah. Lepas tu Sarah kan degil, terus Sarah kuatkan lagi. Lepas tu tiba-tiba dah nampak dia macam dah pack barang. Kawan Sarah suruh pack terus barang, nak pergi dari situ. Di kat hostel tak? Dia okey, kita orang tengah dekat macam padang rokok tu lah, macam tu. Macam tu. So bila dekat situ tiba-tiba dia kata, pack barang cepat. Terus Sarah macam dah kenapa? Lepas tu dia macam takut, tapi dia kita orang duduk macam ni tau. Macam Sarah macam ni, dia kat sini, kawan Sarah kat sini. So Sarah macam membelakangi kan, tak nampak apa kat belakang. Tiba-tiba kawan Sarah tu macam pusing belakang, macam takut-takut tau. And then Sarah macam tengok lah juga. Sekali nampak benda tu turun macam banyak macam Sarah dia atas bukit tau. So mana ada benda setinggi bukit tu. So benda tu turun macam ni. Turun macam tu. So nampak. Tapi nampaklah bentuk dia tu bentuk pocong. Bukan pocong, tapi tu dia macam saya tak tahu dia putih anak ke apa, tapi dia figure lah, satu figure turun macam tu. Tapi kau tak dapat rasa macam orang yang seram macam dia suruh pergi dari situ macam tu lah. Lepas tu after je kejadian tu macam okay lah, fine lah kita orang pergi kan. Tapi buat kita tengok kan, Sarah nampak je benda tu gerak kan, tiba-tiba air mata macam jatuh tapi tak tahu kenapa. Sebab dia macam seram sangat to the point yang you cannot react anymore. Macam tu. Lepas tu nak macam nangis kan, tapi dia bukan nangis yang teresak tu pun, just keluar air mata. And then kita orang pergi. Right after tu kawan Sarah pula kena macam bukan histeria lah, macam kena rasuk lah. Tak tahu that name. This is the kawan yang pergi sekali tu. Ya, kawan yang sama. Kawan yang tegur tu. Sebab dia macam sensitif sikit. Macam Sarah tak boleh. Actually, I cannot nampak pun sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa hari tu boleh. Sebab benda tu nak tunjuk, dia tunjuk juga kan. Yalah. Wow. Dan tu memang humbling lah. Humbling experience. I actually never seen. Tapi I've experienced macam betul-betul depan mata. So masa kat Indonesia, kita orang berkawan biasalah dengan banyak agama kan, ada Kristian apa semua. So at that time macam Abang Yus baru balik dari gereja. Just teman orang lah. So balik tu kita orang balik rumah. Actually I went out with my sister punya friend. So my sister masa tu rasanya pergi mana entah. So I accompanied them lah. So kita balik hotel. So sebab dulu kita orang kat Indonesia memang stay dekat hotel. Jadi dalam hotel kita orang ni special sikit. Dia ada, bila masuk tu dia macam kondo jadi. Ada 3 bilik. Tapi bilik yang ketiga tu dia macam connecting lah kiranya. So dalam satu executive room lah kita anggap lah kan. Executive room ni ada dapur, lepas tu ada 2 bilik. Lepas tu ada satu bilik tu yang connecting dengan bilik yang biasa-biasa. So bilik biasa tu kita guna hanya untuk simpan barang yang tak jarang pakai, atau tak untuk guest room lah.
Ada orang datang, dia akan datang stay kat situ. So one day kita nak buat cerita hantu sebab we were waiting for my sister. Kita nak buat cerita hantu. And my sister dulu dia suka baju-baju gotik. Oh, okay. Hitam-hitam. So, lepas tu bilik baju tu pula ada dekat bilik belakang tu. So, okay lah macam Abang Yus dengan one of the friend macam pergi belakang nak ambil baju. And lemari hotel kan biasa dia akan berdepan dengan toilet, pintu toilet kan. So kita pergi dari pintu connecting tu masuk ke nak pergi ke lemari tu. And bila nak buka lemari tu, pintu toilet tu kan knock. Dia tiba duk macam tu. Kita orang macam saling pandang, lepas tu lari lah kan. Lari, lepas tu macam kita macam still blank lagi kan. Macam ni. Apa benda dah. Apa benda lah. Ada takut ada mana tahu my sister ke tiba-tiba dekat dalam tu kan, tak tahu kan. And then kita cubalah sekali lagi macam pergi, and then benda tu jadi lagi. Of course lah kita lagi kan. And then ada satu kawan lagi tu, dia macam pemberani sikit lah. Masa kita jalan ramai-ramai. And then bila pergi that area, and then the friend yang berani tu dia buka lah pintu toilet tu. Berani tu. Lepas pintu toilet memang tak ada apa-apa. Tapi dia cakap dia boleh nampak lah. Dia cakap ada something yang duduk belakang curtain shower tu. Sangka benda tu. Kalau nampak figure pun dah seram. Itulah. Tapi dia macam depan mata macam betul-betul kita tengok dia bergerak tau. Ya. Jadi macam this is like I think that was my first time kot experience benda-benda macam. First and last ke ada lagi? Tak pasti rasanya ada lagi, tapi that is the most memorable. Memorable one. Betul. Pernah tak macam kena benda bergerak? Kalau benda bergerak tu tak, sebab Sarah tak aware dengan surrounding tu sebenarnya. Sebab tu lah sangat pelik untuk Sarah nampak benda. Sebab Sarah sangat tak aware. Tapi kalau dia nak tunjuk, memang dia tunjuk je. Dia tak ada nak kacau macam bunyi-bunyi semua tak ada. Memang betul-betul ada nampak. Kalau macam dulu, sebab Sarah mostly kena kat asrama je. Rumah Sarah semua cuma okey. Kalau kat asrama dulu, ni might sound cliche lah, tapi memang sendiri kena. Time kita tengah gosok gigi, asrama kan jenis yang cermin-cermin tinggi-tinggi macam tu kan. So gosok, ada Sarah suka pergi sinki yang first sebab makin dalam sinki tu makin gelap. So dia tak suka. Jadi suka pergi kat first kali, dia tak lari pun pintu dekat. Pintu kat belah kiri je. So, okay, gosok-gosok. Cuma downside dia is sinki first ni nampak semua yang belakang. Kat dalam cermin tu nampak semua toilet kat belakang. Okay, masa tengah gosok macam biasa je, tiba pandang cermin, nampak orang lalu macam tukar. Okay, dia macam ni tau, row sini semua toilet, row sini semua shower. So kalau nak pergi toilet ke sini, kalau nak mandi kena jalan pergi sini. Lepas tu nampak ada orang tu jalan daripada shower pergi toilet. Orang jalan? You see like literally orang ke? Memang orang. Lepas tu dia pakai towel lah semua tu kan. Lepas tu okey lah macam orang lalu okey lah. Lepas tu dah gosok gigi semua kan. Dia lalu lagi. Tapi masalahnya dia buat apa lalu banyak kali kan. Tapi macam tak apalah, mungkin dia tertinggal barang apa, kita susun je. Lepas tu gosok gigi lagi okey dah. Cuci muka pula. Dan cuci muka lagi, dia macam tiba-tiba hempas pintu kuat-kuat macam tu. Tapi bila Sarah pula nak ke toilet, lepas dah gosok gigi semua, Sarah pergi toilet. And then dia nak pergi toilet, semua toilet pintu tak terbuka je. And tak ada siapa keluar pun tadi. Kan Sarah memang ada je. Sarah kan paling dekat dengan pintu keluar. Tapi tak ada siapa yang keluar. Tapi tak ada siapa yang keluar. And kat tanah pun tak ada orang. But do you recognize that person macam tak. Orang tu memang tak kenal. Person lah. Ya, like dari jauh kan, macam reflection cermin je. So sama-sama lah, tapi dia tinggi. Sangat tinggi. Macam taklah tinggi macam dinding tu, tapi tinggi lah. Macam should be in form 5 juga macam Sarah. Tapi faham tak tahap tinggi dia tu. Tapi tak kenal. Takkanlah tak kenal kan, batchmate sendiri. Cuma time tu kita tak fikir apa lah. Kita macam tak fikir. Tapi Sarah kena kacau macam tu je lah. Tak adalah real nampak ke apa. Tapi speaking of that, my sister, dia paling gila lah experience dia. My sister nombor 4 ni, dia paling selalu kena kacau. I don't know why. Sebab tak tahulah, back then apa yang kita dengar macam ada banyak yang tak suka with my dad. So banyaklah orang menghantar. Jadi biasanya kalau orang menghantar ni, dia akan
hantar, dia akan kena dekat pet. Biasa kan kena dekat pet, kena dekat keluarga dulu baru kena dekat orang tu sendiri. So yang paling seram I think kalau pasal pet ada 2 cerita. Satu dekat Indonesia, satu masa dekat Malaysia. Satu dekat Indonesia tu kita sempat stay dekat kondo. So dekat kondo tu our room macam me and my kita bertiga, sebab masa tu kecil-kecil lagi. Bertiga duduk sekali lah, anak ketiga, keempat, kelima which is me sekali. So my sister yang keempat ni dia ada katil seorang, and katil dia tu menghadap tingkap kondo. So nampaklah luar macam tu. So apa lagi? Lepas tu tak adalah tidur. Lepas tu one day dia macam terjaga. Bila terjaga tu macam dia tengok cermin lah. Tengok cermin ada 2 budak kecil perempuan terbang. Kan tinggal tingkat 24. So nak duduk budak kat mana kan? Tinggal perempuan tengok tu jatuh lah kan. Tapi dia terbang duduk pandang my sister. Lepas tu tiba-tiba ada kelelawar terbang atas dia. Lepas tu dia tak boleh gerak apa-apa. Dia boleh tengok macam tu je. Tapi dia try to gerak. Try lambung tapi tak boleh. Tak gerak tak boleh. Tapi dia try juga. Bila dia gerak tu baru macam hilang benda tu. Oh, your sister memang kiranya kalau kan dia kan sebab tak suka dad. Kan benda ni sebab ada orang buat dad. Tapi kenapa your sister kena paling teruk? I don't know lah. Mungkin sebab dia malas sebenarnya. Tak tahu lah. Tapi macam selalu dia yang kena. I don't know why. Mungkin tak sure juga. Tapi memang selalu dia. Sebab kalau macam family tak ada siapa pun boleh nampak actually except for my sister. Memang hijab dia terbuka. My older sister. Dia to the point yang memang pergi Darul Shifa tu like countless time. Untuk tutup ke tak memang? Sebab kena kacau sebab kena kacau sampai lah tutup je lah. Sebab dia nak tutup bukan senang tau. Bukan dia macam okay nak tutup lepas tu pergi. Because you're born like that. Dia sebenarnya dia tak born like that. Ni silap dia lah. Dulu kan ada buku, kalau kita ada buku cerita kan. Adalah buku cerita pasal hantu semua tu. Lepas tu adalah buku cerita Toyol. And then Toyol dalam buku cerita budak-budak mesti lah comel kan. Yang macam hijau. Lepas tu muka pun tak seram sangat. Macam kan muka macam jahat macam tu je. Lepas tu kakak saya pergi cakap, comel lah Toyol, nak jumpa macam tu. Lepas tu okay, lepas tu mak saya macam marah lah macam benda cakap macam tu. Lepas tu dia kata, yelah tengok buku ni. Yang dia nak jumpa tu is yang dalam buku tu. Yelah. Manalah tahu kan. And then dia pergi naik tingkat atas. Dia nak buka kan, dia tentu pendek. So dia nak buka switch lampu kan. So tak nak tekan tu tiba-tiba ada benda macam lalu. Macam main rambut dia macam tu. Dia pusing sebelah Toyol. Like literally. Ya. Dia boleh betul tengok lah. Nampak betul. Lepas tu hijau juga lah. Itu dia tak cakap hijau. Dia macam actually gelap. Just bukan gelap hitam. Cuma dia tak tahulah. Tak tahulah macam ni kan. Cuma dia kata time tu memang dia traumatized. Tapi bila dia cerita kat mama tak percaya. Yelah macam budak-budak kan. Lepas tu lagilah dia stress sebab orang tak percaya. Sampailah dia kena macam-macam lah. Macam kena rasuk lah, kena kacau lah. Barulah mak I macam ada effort macam nak hantar ke semua. But that one macam ada tanya ustaz tak macam sebab ada orang tak suka ke? It's just because of the I don't know. I'm not sure about that. Tapi bila lama-lama mungkin sebab kakak I dia jenis tak ramai kawan. Jadi tapi dia okey je. Dia bukanlah kena pala ke apa. Dia just tak ramai kawan. And then you tahu tak apa ni, ada orang cakap kalau kita macam selalu bersedih ke something ke, nanti memang ada jin lelaki yang memang suka teman macam tu lah. Basically ada jin yang suka kakak I. Memang dia suka and dia nak jaga. Cuma cara dia jaga tu macam salah. But macam boleh relate sebab my sister yang tu dia jenis suka sendiri juga. So mungkin itu soalnya tak boleh duduk sendiri. Jangan duduk sendiri. Sebab kakak I kan suka menyendiri. And masa dia cerita yang ada 2 budak kat tu sebiji macam kakak I kena dulu. Dulu kakak I masa dia first kali macam first phase dia kena kacau tu. Yang ni tak Pontianak rasanya. Pontianak dia duduk tingkat 2 lah kan rumahnya. Tingkat 2. Tapi Pontianak tu duduk kat tingkat bilik dia. Tengok je dia tidur. Dia tak akan gerak. Tapi nampak clear tak? Clear. Kakak I memang nampak clear. Kakak I memang nampak betul-betul clear. Sampai kakak I boleh cakap yang macam yang hitam lagi seram ke yang putih macam tu. Faham tak? Tapi dia je lah yang faham benda tu. Sebab dia je nampak. Sebab dia kata ada hitam ada putih. I tak faham lah. Dia kata
hitam lagi tu, orang daripada putih macam tu. Tapi I tak faham lah, kita tak ada didik kan. Tapi dia selalu cerita lah kat kita orang. Lepas tu yang dia tidur tu, mula-mula dia lah nangis-nangis kan. Tapi lama-lama dia dah biasa dah. Dia biasa benda tu tengok dia tidur. Dia macam Dia ikut dah kau immune lah. tau, ikut kau lah. Lepas tu dah macam tu pun, kan dia kan kahwin. Masa dia kahwin tu, husband dia kena teruk. Sebab benda jin tu marah. ya. Benda tu macam, benda tu okay tak kalau macam you as a family member, dia okay kalau you rapat. Tapi kalau you outsider, you nak rapat dengan kakak I, memang kena something. Sebab dia tak nak share macam tu. Yalah. So masa first time diorang kahwin tu, bayangkan abang ipar I sampai tak boleh nak makan. Dia tak makan like seminggu. Sampai dia kena jalan yang mengesok tu sebab dia tak ada energy dah. Kalau nak pergi tandas, you kena tarik dia pergi tandas. Tapi macam dah check doktor lah. Memang kalau check, tak ada apa-apa pun. Dia check memang nothing. Dia just, doktor tu memang cakap macam, malnutrition ni, kurang makan. Memanglah obviously dia orang tak makan. Cuma what's the reason why kenapa dia tak makan macam tu. So bila bawa pergi ustaz, barulah dia cakap macam, benda ni jealous ni, sebab tu jadi macam ni. And you guys went to the same ustaz ke atau? Darushifa, memang kan Darushifa tu kan pusat memang untuk benda-benda tu kan. So ustaz lain-lain, cuma tempat sama. Sebab kalau you pergi kat tempat lain, kadang-kadang diorang just boleh detect the sign je, tapi diorang tak boleh tolong pun. Ada je? Ada je yang macam tak tahulah kan ustaz tu macam mana dia belajar ke apa. Dia boleh detect, tapi bila dia tolong, benda tu tak kuat, tak cukup kuat untuk lawan that thing. Kalau Darushifa tu, I'm not sure because of the amount of ustaz ke apa ke, tapi memang berkesan lah. Interesting. My sister yang satu lagi tu, I mention, satu lagi dekat Malaysia tu. Jadi kita stay kat hotel juga. Masa tu based kat hotel kat Malaysia. So we went to our family friend punya rumah lah. Area KL tapi tak ingat kat mana. So masa balik dari rumah tu, somehow macam kita selalu tersesat lah. Macam tak jumpa jalan keluar. Tak jumpa jalan keluar. Tapi last kita start dekat Jalan Mati. Jalan Mati tu ada satu rumah yang tak siap. I don't know lah tu rumah macam tu. And then my mom ada cakap lah, ni ada yang ikut kita ni macam tu. I don't know lah. My mom cakap lah, ni macam I don't know dia bergurau ke apa. But after kita balik, macam me and my sister kita naik dulu. And then I don't know macam my mom naik sekali ke, but I tak ingat. Tapi and then we went to sleep. And then masa tidur tu, tiba-tiba ada kelelawar balik. Oh ya? No. Dia mimpi balik yang dia tersedak tu. Lepas tu bila dia buka mata ada kelelawar. Betul-betul. Kelelawar. Lepas tu dalam selimut dia. Macam gitu tu. Tangan terbakar keluar macam tu. Macam nak cekik dia keluar slow-slow macam tu. Lepas tu of course dia macam cuba lagi nak bergerak kan. Bila dia cakap dia dah rasa macam kalau ni cara dia mati macam biarlah macam tu. Yalah sebab tangan tu macam tu keluar macam Ya rasa macam sama je. Apa kakak kita yang sama? Tapi macam tu lah. Dia cuba gerak dan baru hilang benda tu. Sebab ya Allah, kakak I ni, tapi kakak I pemberani ke? Ke dia penakut sebenarnya? Dia berani. Kakak I pemberani tau. Ya Allah, dia tu berani sangat. Dia kan kita kan tak boleh touch that thing kan. Dia boleh. Maksudnya? Touch hantu tu. Sebab hantu tu pernah time tu kakak I tak sure dia marah apa kat hantu tu. And then kita pasang lah ayat Quran semua kan kat rumah. Hantu tu marah, malam tu hantu tu cekik kakak I. The same thing that happened to your sister juga. So I macam familiar gila. Sebab dia buat macam tu juga kakak I. The same Tapi thing. cekik tu nampak dengan badan sekali ke atau just tangan je? Nampak semua. Macam muka dia kat sini. At least dalam selimut tak adalah muka. Tak ada. Yang muka dia memang marah. Muka marah, lepas tu memang nak cekik tau. Lepas tu kakak I, dia kan berani. Dia tampar benda tu balik. Macam, tapi benda tu tak adalah dia sakit ke apa, tak adalah. Cuma dia boleh touch lah. So macam I'm not sure. I tak tahulah itu dia punya imagination ke atau apa. Tapi knowing her macam betul. Sebab dia memang akan selalu annoyed tau. Macam dia sekarang instead of takut, dia annoyed dengan those things. Nanti masih boleh tengok lah. Kalau sekarang dah tutup dah. Dia baru tutup sebab kan dia dah ada anak kan. Sebab yang Mia tu pun ada juga kena kacau. Yang Mia tu lagi seram. Mia tu anak buah I. Anak dia lah. Anak dia. Dia anak kakak I. Yang tu budak-budak I tak suka betul kalau budak-budak kena kacau. Sebab diorang kan jujur. So diorang akan cakap apa yang benda paling Ya Allah, jujur yang dia cakap macam tak ada angin, tak ada hujan tapi tiba-tiba dia cakap macam kau ni. Dan tu
kat bilik abang I. Abang I study Melaka. Tapi dia ada Okay. bilik dekat rumah kakak I tu. So mesti tak ada orang duduk. And then bilik dia tu macam ada rak-rak yang ada macam ni, dia macam open punya style. So tak ada pintu, tak ada apa. You boleh letak barang macam tu je. And belakang tu macam dalam lagi. Macam tu kan. So I macam nak cari barang. Lepas tu I cakap lah macam, tolong carikan sekali. I suruh Mia carikan. And then Mia cari kan. Lepas tu Mia tu boleh cakap, kenapa dia pandang kita macam tu? Dalam rak tu. Dalam rak? Macam mana? Maksudnya dia contoh macam Okay, contoh macam rak tu dalam lagi tau. Rak tu like dalam. And saya nak cakap memang dalam lah, macam gelap lah hujung rak. Reaction dia macam mana? Macam Okay, macam ni kan. Okay, you bayangkan ni rak kan. Lepas tu I tengah cari dekat atas. Dia kan pendek. Mia tu pendek. Lepas tu Mia tengok yang rak yang dia ada 3 tier. I tengah tengok yang 2nd tier. Tiba-tiba Mia, kenapa dia tengok macam tu? Dia tunjuk dalam tu. I tak tengok langsung. I biar. I ni selfish. Orangnya. I tak caring I tak caring. Lepas tu, I cakap, Mia cari I sendiri. Lepas tu, I tak gerak. Sebab, I tak boleh. Benda-benda macam tu, I memang kepentingan diri I dulu. Yelah so. I tak boleh lah. I tak kisah. Dia kacau pun Dia kakak ke, dia adik ke. Tak kisah. Lepas tu, kalau masa tu Tak, budak tu macam mana? dia ikut lah, keluar. Dia kata, sabarlah macam tu. Tapi dia tak takut lah, faham tak? Dia curious. Kenapa dia kat situ? Mungkin dah biasa tengok benda tu. I rasa dia tengok, tapi selama dia tak tahu benda tu hantu. Faham. Dia macam too small to realize. Time tu lah. And then, masa tu kita orang duduk rumah 2 orang. I dah macam, I tak suka duduk rumah kakak I 2 orang je. Macam, I dengan someone else, I tak suka. Sebab kan, mesti something tau. Tapi I tak kena, orang tu yang terkena. Tapi dia akan beritahu I lah. Lepas tu time tu, I duduk rumah dengan 2 orang. Main phone lah. Tiba kan, Mia tu cakap, dia panggil I Yaya tau. Okay, Yaya, Tok Wan dah ada kat depan lah, buka lah pintu. Kita macam, I dah terkejut lah. Apa benda pula ni kan? Dah tahu ni still Atuk dia kiranya ayah I lah, my dad. Okay. Dia punya grandfather kan. Dia kata macam, Tok Wan kat depan tu, buka lah pintu. Saya macam, apa benda pula? Tok Wan pergi surau dah. I just terkejut lah. Lepas dia kata, tadi Tok Wan pergi salam. Lepas tu macam, mana masih pula orang pergi salam? I tu pun tak suka dia dengan budak-budak. Lepas tu kan, I cakap, anak, Mia pergi lah tengok. I suruh dia tengok. Tapi dia pun, dia akan takut. Dah biar dia umur berapa? Time tu, masa dia kena tu, 5 tahun, 6 tahun. Sangat kecil. Lepas tu, dia cakap dah macam, dia akan takut bila I takut. Sebab dia kan tak tahu apa. Mula-mula katalah kalau I tak takut kan, dia pergi tengok tau sebenarnya. Tapi sebab I takut kan, cakap, anak, Mia pergi lah tengok. Lepas tu dia, tak nak. Dia pun takut juga nak tengok. Tapi, efek yang dia selalu tak dengar, nampak. Dia tu memang jenis yang macam mak dia. Sama. Dia macam, I pening gila sebab at least kalau kakak I, dia jenis yang faham. Dia macam kalau dia nampak, nanti boleh cerita. Yelah sebab dia tak nak bagi. Yelah. Kalau dengan budak-budak, sebut je dah. Yelah. But that is I think tu je lah yang macam Abang Yus punya paling benda yang macam tak, for myself tak banyak sama my sister lah. I think kan? the same thing. Ya, the same thing je. I pun sama. Memang tak ada. The sister lahir bila dia? Tak ingat lah. Bulan? Tak tahu. I tak ingat nombor. Bulan pun tak ingat. Sekejap. Kita kan wish kat WhatsApp. Bulan. Tak banyak. Happy birthday. Kakak. Dia macam search. Bulan 11. Tak beza. Bulan 6. So, itulah cerita-cerita hantu. By the way, this is our first episode. kita tak buat pengenalan. By the way, this is Sarah. This is, Abang Yus. Mungkin ada yang tak tahu lagi Abang Yus. Okay, so we are from The Jasmine. So, acara ini dinamakan apa? Just Talk. Okay? Just Talk. So, just talk je. Just Talk. So, kita borak je. So, if you maybe ada any experience mungkin boleh share kat bawah. And then, apa lagi? Ataupun kalau macam korang pun ada cerita hantu yang macam interesting, korang boleh DM. DM dia. Jangan DM saya. DM komen je. Saya tak nak baca tiba-tiba. Takut lah. And then maybe jangan lupa follow and subscribe juga this YouTube channel. And apa lagi biasanya orang suruh? Lagi like, follow, share. And then mungkin kalau korang ada suggestion apa yang kita nak cakap after this. Like topik ke. Yes, betul. Sebab kita bukan
pasal hantu je. Basically we just talk everything. Yeah, anything. So if you want to know something yang mungkin topik yang interesting, boleh komen dekat bawah. Okay. Alright, so kita jumpa lagi. Bye bye. Bye-bye. Jasmine manja.